Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak yang menonton kami pada pagi ini. Alhamdulillah, yang dihormati Puan Hajah Faridah binti Muhammad Ali, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Datuk Muhammad, dan juga bersama kita pada hari ini sahabat kami Cikgu Ahmad Rizal bin Muhammad Isa, daripada guru kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling daripada SMK Abdul Rahman Talib, atau yang lebih dikenali dengan SMART, rakan sejawat saya Encik Khairul Nizam bin Abdul Razak, serta semua anak-anak tingkatan 5 calon-calon SPM 2021 yang cikgu kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi mendengar amanat dan visi serta hala tuju sekolah bagi kecemerlangan anak-anak SPM 2021. Dan cikgu kira ini merupakan kali pertama kita bersiaran bersama-sama, insyaAllah. Okey, bagi meneruskan majlis, sebelum cikgu terlupa, untuk slot yang sesi yang kedua nanti, cikgu nak war-warkan 5 perkongsian paling terbaik, paling menarik dalam sesi slot Road to Success. Nanti cikgu akan berikan link. Boleh kongsikan di situ apa dapatan yang kamu dapat daripada slot tersebut, dan 5 perkongsian menarik. Cikgu kami pihak UBK Dimas akan berikan 5 hadiah misteri yang menarik untuk kamu. Okey, tanpa melengahkan masa, bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, mari kita mulakan majlis kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan majlis kita pada pagi ini bagi penyampaian amanat dan visi sekolah yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Faridah binti Muhammad Ali, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Datuk Muhammad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Cik Nik Syuria, Kaunselor SMK DMM, selaku pengurusi program, yang berusaha Cik Khairul Nizam bin Abdul Razak selaku pengurusi program, yang dihormati Cikgu Rizal, Kaunselor SMART, serta anak-anak pelajar calon SPM 2021 yang disayangi sekalian. Terlebih dahulu, cikgu ingin menyampaikan salam daripada pengetua Ustaz Nazli bin Mahmud yang tak dapat hadir bersama kita ketika ini kerana menghadiri sesi pertemuan dan perbincangan secara online bersama pegawai-pegawai PPD pekan. Alhamdulillah, dan tahniahlah juga diberikan kepada unit bimbingan dan kaunseling khusus kepada kedua-dua kaunselor sekolah kita yang tidak pernah luntur katnya dan tak pernah kering idea untuk membantu dan membimbing anak-anak pelajar sekalian walau dalam apa jua keadaan yang kita lalui sekarang. Syahbaz dan tahniah kepada kaunselor Dan kepada anak-anak calon SPM 2021, cikgu ingin memulakan pertemuan ini dengan 2 rangkap pantun. Sehari berlalu terasa lama sungguh tidak berjumpa. Apa khabar anak-anak semua? Semoga ceria bersama keluarga. Begitu bersedih pula. COVID-19 melanda dunia, terpisahlah kita tanpa rela. Walau kita tidak bersemuka jauh di mata, tapi di hati tak pernah lupa. Cikgu doakan semoga anak-anak semua sihat dan sentiasa bersemangat untuk melalui segala ujian, sama ada ujian pandemik COVID-19 ataupun ujian menghadapi peperiksaan SPM. Anak-anak yang dikasihi sekalian, bermula Mac tahun 2020 hingga kini dan mungkin untuk beberapa tahun yang akan datang, kita terpaksa menerima kehadiran COVID-19
penting dalam kehidupan seharian kita. Mahu tak mahu, kita terpaksa membiasakan diri kita dengan norma baru kehidupan. Ya, keseronokan belajar bersemuka ya, membuat setahun dua ini mungkin perlu dilupakan. Ya, momen manis gurau senda dan tawa ria guru bersama anak-anak hanya menjadi kenangan manis yang dirindukan. Ya. Namun apa pun jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa agar pandemik COVID-19 ini akan berjumpa dengan titik noktah dan kita dapat menjalani kehidupan belajar seperti biasa. Cikgu Nizam akan tunjukkan momen-momen kita bersemuka. Ya. Ingat tak lagi, ni kelas 4 Al-Biruni, ya. Cikgu masuk dulu. Ya. Tengok macam mana seronok belajar kan. Ada lagi scroll kat bawah tu. Tak boleh ya. Namun, okey. Kita tengoklah kemudiannya kalau boleh Cikgu Nizam tunjukkan. Saya pun saya akan teruskan ya. Sebagai sekolah bagaimanapun cikgu ingin mengingatkan dan terus mengingatkan kepada anak-anak yang disayangi sekalian. Ya, jangan lupa anak-anak adalah calon peperiksaan SPM 2021. Ya, 2021. Anak anda adalah aset kecemerlangan sekolah, anda adalah simbol kecemerlangan sekolah dan anda adalah harapan bagi mengangkat kecemerlangan nama sekolah. Jangan lupakan itu adalah kamu ya, anak-anak calon SPM 2021. Jangan kata COVID-19 kita lupa pada anak-anak. Tidak sama sekali ya. Ingatlah, mana mungkin cikgu membiarkan anda berselian mengharungi getir kehidupan ini tak kala kamu bergelut dengan SPM yang akan menjelang tiba. Visi dan misi kita bersama masih belum selesai. Sejak sesi persekolahan tahun ini bermula iaitu pada tarikh 20 bulan Januari 2021, anak-anak telah dibekalkan dengan buku teks dan jadual PDP. Ya, jadual PDPR. Setiap hari kamu akan mengikuti PDP secara online menggunakan pelbagai kaedah dan ada juga secara offline. Suka tak suka, itulah norma cara belajar yang baru. Setakat inilah. Ya. Semua guru, tak kira guru baru atau guru lama, ya, terpaksa melengkapkan diri dengan norma cara mengajar yang baru ini. Kalau kita tak bersedia untuk menerima perubahan ini, pastinya kita akan ketinggalan. Ya, dan mungkin juga kita akan keciciran. Ya, ataupun terus gagal kalau kita tidak ambil berat hal-hal ini. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah anak-anak perlu bersedia menerima norma baru atau cara pengajaran yang baru ini dengan lebih berlapang dada, ya, dan cuba atasi sebarang halangan dengan sebaik dan secepat mungkin. Ya, tahniahlah kepada cikgu ucapkan pada pelajar-pelajar yang dapat mengikuti sepenuhnya PDPR secara online ataupun offline di rumah. Syabas kerana sentiasa peka pada situasi semasa. Ya. Jangan tunggu COVID-19 ini berakhir untuk mula belajar kerana tak siapa tahu bila tarikh akhirnya. Ya. Saya sebutkan di sini sebagai menzahirkan kerisauan. Ya. Ada di antara guru kita risau ya, bila kita buat PDP online, ada pelajar yang terus tak muncul sehingga habis PDPR online. Ya. Ada ketikanya kadang-kadang guru terpaksa memerlukan masa yang hampir setengah jam untuk memastikan kamu berada, tak nak kamu ketinggalan. Tunggu juga sehingga setengah jam, ya, hampir setengah jam hanya untuk memastikan bahawa kamu berada bersama dalam talian bersama guru. Ya. Petanda ini nampaknya agak sebagai petanda yang agak negatif lah, ya, seolah-olah memberi gambaran bahawa kamu masih tidak serius untuk belajar. Bukan semua cikgu katakan, tapi hanya ada segelintir yang masih lagi tak serius. Ya. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sekalipun dunia dilanda COVID, ya, janganlah semangat kamu untuk menghadapi SPM juga seperti menjadi sesak, ya, seperti sesak nafas. Ya. Jangan luntur semangat. Teruskanlah ikuti PDP online dan offline, dengar suara cikgu, dengar panduan cikgu, dengar harapan guru pada kamu. Ya. Ia tentu akan menjadi cahaya dan akan menjadi cahaya ketika kamu dalam kegelapan dan ketidaktentuan ini. Ya. Kamu belajar di rumah. Apa yang penting, kamu terus berusaha demi kejayaan kamu. Tentu lebih manis sekiranya pada saat dan ketika dunia bergelut dengan pandemik COVID-19, kamu masih mampu mencipta kejayaan kamu sendiri.
ya, tentu lebih manis. Disiplinkanlah diri, ajarlah hati, teruskan semangat pencipta kejayaan anda, ya. Walaupun cikgu tidak ada di sisi. Ya, di kesempatan ini cikgu ingin memberikan beberapa tips lah atau panduan pada kamu belajar di rumah sepanjang PDPR. Saya percaya lepas pada ni cikgu Rizal akan lebih berkepakaran dalam memberi tips-tips untuk belajar, ya. Ya. Okey, antara tips-tips ya yang boleh kita tips untuk belajar di rumah, ya. Yang pertamanya buat perancangan. Ya, buat perancangan ruang waktu yang sesuai untuk belajar, ulang kaji di rumah, dengan tidak ada perancangan. Buat jadual perancangan yang sebetulnya seriuslah untuk belajar. Ya, buat perancangan yang sesuai untuk ulang kaji pelajaran, ya. Jadi kamu tidaklah asyik dengan di hadapan TV ataupun menghabiskan masa dengan sia-sia lah, ya. Jadi buat perancangan yang sesuai untuk ulang kaji pelajaran dan patuhilah apa yang jadual yang kamu buat. Kemudian yang kedua, berikan ganjaran, ya. Belajar di rumah ni bukannya mudah. Kita nak paksa diri kita belajar, nak suruh kita belajar, ya. Tiada cikgu yang nak suruh kamu buat, tapi diri kamu sendiri. Jadi perlu ada ganjaran untuk diri sendiri. Ya, misalnya kalau kamu buat sesuatu siap kerja rumah tu, okey, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu nak fikirkan sendiri, ganjaran sendiri. Yang ketiganya, buat nota. Bila kita bagi online tu, yang cikgu tak tengok, ya. Kamu kena buat nota sendiri, bantu nota untuk mengimbas kembali fakta dan maklumat yang telah anda baca. Biasanya kalau saya buat PDPR online ni, kita bagi muka surat apa-apa, tolong baca, tolong tengok, buat latihan yang diberi, kita akan cakap macam tu, cikgu akan cakap. Tapi yang buatnya tu kamu di rumah, cikgu tak sempat nak tengok, cikgu tak ada peluang nak tengok. Kamulah yang terpaksa mengurus diri sendiri dan disiplinkan diri untuk membuat nota dan sebagainya, ya. Nota imbas, nota-nota kecil dan lain-lain. Yang keempat, lakukan perkara pada satu masa. Satu perkara pada satu masa. Jangan banyak buat. Hari ni nak belajar sains, nak belajar matematik, nak belajar BM semua. Rasanya itu akan menjadikan lebih serabut lah. Jadi cubalah selesaikan atau fokus satu subjek pada satu masa. Ya, kalau hari ni ada subjek seni, saya ajar seni, fokus pada subjek seni. Habiskan, selesaikan kerja yang cikgu bagi. Jangan kurangkan multitasking atau banyak sangat fokus, ya. Fokus, kalau banyak sangat dia jadi serabutnya. Jadi kalau satu fokus pada satu hari, dia mungkin membantu anda untuk berjaya. Kemudian di rumah juga kamu boleh berehat lah. Untuk belajar setiap masa pun tidak memberi itu juga, ya. Jadi kamu perlu berehat juga. Ambil masa 5 atau 10 minit selepas baca, berehatlah sebentar sebelum memulakan satu subjek yang baru. Dan yang terakhir sekali, kekalkan rutin harian. Jangan lupa makan, bangun, tidur atau tidur pun sekejap saja. Solat jangan lupa, ya. Solat macam biasalah rutin kamu seharian. Cuma tidak mau berlebih-lebihan. Kalau tidur tu jangan terlampau berlebihan. Bila cikgu PDPR, kamu tak jumpa, ya, tidur. Saya boleh tanya cikgu cikgu tanya mana budak ni, tidur. Harap-harap kamu sedarlah, ya. Periksa dah sangat menghampiri lah walaupun di hujung tahun, ya. Okey. Cikgu nak kamu cemerlang, ya. Kalau nak cemerlang, kecemerlangan ni bukanlah sesuatu yang kamu tak boleh capai. Kecemerlangan akan tercipta apabila pelajar biasa daripada keluarga biasa dengan kecerdasan biasa, belajar di sekolah biasa, tetapi usaha tu lebih yang luar biasanya, ya. Jadi cikgu berharap sangat kamu mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi untuk berusaha secara luar biasa. Untuk mendapat kejayaan besar, kita mesti korbankan perkara yang kecil. Kalau dulu kamu tak banyak berkorban, tahun ini kamu perlu berkorban. Lebih banyak berkorban, ya. Pada mulanya semua perkara itu susah sebelum dia menjadi senang, ya. Okey, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim, ya. Kita kena faham, kita ni orang Muslim, ya, wajib menuntut ilmu. Kalau misalnya kita tak boleh bagi alasan, kita tak nak belajar sebab COVID-19, tak boleh, ya. Siapa yang berkehendakkan dunia, dia mestilah mempunyai ilmu. Yang berkehendakkan akhirat juga hendaklah mempunyai ilmu. Siapa berkehendakkan kedua-duanya, maka hendaklah dia mempunyai ilmu, ya. Okey, SPM, ya. Kalau kamu berusaha, ya, kamu doa dan kamu tawakal, ya, dan mempunyai akhlak yang mulia, hasilnya adalah
kejayaan. Itu kunci kepada kejayaan, ya. Usaha, doa, tawakal dan berakhlak mulia. Itulah kunci kejayaannya. Akhir sekali anak-anak, apa saja yang anda lakukan, setiap sesuatu yang kita lakukan tu perlulah ikhlas dan jujurlah dengan diri sendiri, ya. Kadang-kadang kalau dalam PDPR tu nampak je ada kat depan mata tu tapi kamu tidak ada. Jangan buat macam tu, ya. Okey, semoga kejujuran dan keikhlasan anak-anak dalam menuntut ilmu akan mendapat ganjaran terbaik di sisi Allah, ya. Jaga diri baik-baik, patuhilah SOP dan dengan kerap mencuci tangan, pakai pelitup sorong muka dan jaga jarak fizikal jika kamu perlu keluar rumah, ya. Jaga diri elok-elok. Duduk di rumah jika tidak ada keperluan untuk keluar, ya. Tingkatkan kesabaran, stay home dan stay safe, ya. Akhir sekali, cikgu nak bagi pantun juga. Duduk di rumah tak pernah sepi, siapkanlah latihan yang cikgu bagi, ya. Jagalah SOP, jagalah diri. Tiba masanya nanti kita bersua kembali, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar. Nik, tak dengar suara ni. Okey, terima kasih diucapkan pada Puan Hajah atas perkongsian itu tadi. Perkongsian panjang lebar dan cikgu nampak banyak poin di situ yang kamu boleh ambil sebagai panduan untuk kamu nanti. Dan cikgu tertarik dengan satu ungkapan tadi, kecemerlangan tercipta apabila pelajar biasa daripada keluarga biasa, tapi apabila ada usaha yang luar biasa, kamu akan menjadi insan yang luar biasa. Okey, cikgu tak nak bercerita panjang. Terima kasih kepada Hajah atas perkongsian tadi. Banyak sangat maklumat yang kami dapat, alhamdulillah, dan juga khususnya untuk anak-anak yang menonton live kita pada hari ini, insyaAllah. Dan sesi kita pada hari ini akan diteruskan lagi dengan slot Road to Success SPM 2021 yang akan disampaikan oleh Cikgu Ahmad Rizal bin Muhammad Isa yang merupakan guru daripada Sekolah Smart. Dan untuk makluman semua, Cikgu Muhammad Rizal juga merupakan YDP yang dipertua bagi Majlis Guru Kaunseling Pahang dan merupakan salah seorang guru hebat yang sentiasa berkongsi tips dan panduan bersama dengan anak-anak pelajar di seluruh negeri Pahang, bukan pada anak pelajar tetapi juga kepada kami guru-guru kaunselor di negeri Pahang, insyaAllah. Okey, dan tanpa lengahkan masa, saya ingin menjemput Cikgu Ahmad Rizal bin Muhammad Isa bagi meneruskan perkongsian kita pada hari ini dengan tajuk Road to Success. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Nik. Ya, suara saya clear pun. Ya, saya tak dapat nak dengar kat sini, insyaAllah. Okey, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamili khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya ni, sahabat saya rakan seperti orang hebat ni sebenarnya Cikgu Nik ni. Ya, Cikgu Nik Suriah. Kemudian yang berusaha bersama dengan kita dalam di atas talian ni, Puan Hajah Faridah binti Muhammad Ali, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Datuk Muhammad Mat. Oh, saya tengok dah berubah watak, sangat cantik. Dimas. Jadi sekarang ini nama itu melambangkan first impression orang pada kita. So wahai calon-calon SPM Sekolah Menengah Datuk Muhammad, calon-calon SPM Dimas. Jadi bila sebut Mas ni unggul dan sentiasa cemerlang. Ya. Tidak lupa juga saya kepada sahabat saya yang sangat akrab dan juga saya sangat kenal dia ni, pernah tidur bersama. Jangan salah faham dulu yang dengar, pernah tidur sama katil asing-asing. Maknanya kami sering juga bermesyuarat bersama-sama dan menginap bersama dalam satu bilik dan kita merancang program-program yang besarlah untuk negeri Pahang khususnya. Yang sahabat yang sangat saya kasihi, saudara Cikgu Khairul Nizam bin Abdul Razak. Ya.
bertuah sebenarnya calon-calon SPM di Sekolah Menengah Datuk Muhammad kerana anda mempunyai guru-guru yang hebat selain daripada kaunselor-kaunselor yang hebat dan juga anda mempunyai alumni-alumni yang hebat sebenarnya Sekolah Menengah Datuk Muhammad. Kerana nanti kita kongsi dengan lebih detail. Ya, saya sangat merindui sebenarnya Sekolah Menengah Datuk Muhammad. Tapi jodoh kita pada tahun ini dapat berjumpa dengan anak-anak di Sekolah Datuk ni. Kalau ikutkan dulu sampai pencen kaunselor yang dulu minta saya datang untuk berceramah secara bersemuka, tapi jodoh itu tak ada. Itulah hakikatnya. Hari ini kita bertemu dalam talian dan bertemu secara live FB. Saya tak tahu, mungkin ada yang tengok skrin besar kot kat sekolah ataupun mungkin tengok di rumah masing-masing, saya tak pasti. Tetapi yang pentingnya input yang kita kongsi hari ini sebenarnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap insan itu mampu mengubah hidupnya walaupun di saat-saat yang terakhir. Jangan cepat putus asa. So hari ini alhamdulillah sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya memulakan cerita saya dengan lebih jauh, jadi hari ini saya mohon maaf dulu ya, saya sebenarnya menggunakan peranti yang agak usang ni, seusang orangnya. Okey. Laptop saya ni dah 11 tahun lebih, jadi banyak device-device yang terpaksa saya campur-campur. Kalau terganggu siaran kita nanti, minta maaf banyak-banyak dulu. Minta maaf dulu ya sebelum kita berlangsung seterusnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya akan share slide saya di sini, insya-Allah. Kita cuba tengoklah. Saya share dulu. Okey, minta Cikgu Carol boleh show saya punya slide tu, insya-Allah. Boleh ya? Okey, alhamdulillah, road to success. Tajuk perbincangan kita ini yang akan kita bincangkan secara hebat dan secara mendalam berkaitan dengan apa yang kita cuba kongsikan. Okey ya. Okey. Ya, semua dah nampak tu. Okey, saya ambil road to success. Tapi satu perkataan yang saya nak kupas hari ni, yang semua orang kadang-kadang kita rasa macam kita pernah dengar, tapi hari-hari kita dengar, tetapi kadang-kadang kita tak ambil makna sebenarnya apa yang kita dengar sehari-hari. So perkataan saya tu, marilah menuju kejayaan. So marilah menuju kejayaan maknanya perkataan ini kita dengar setiap 5 kali satu hari dalam lawangan azan. Tapi adakah kita cakna? Tapi sebelum nak tuju kejayaan tu, biasanya apa yang disebut sebelum kita nak menuju kejayaan? Dia akan sebut, marilah menunaikan solat, hayyalah solat, hayyalah solat, dua perkataan. Jadi orang yang nak berjaya ni kena solat. So anak-anak SPM semua cuba cek diri sendiri. Hari ni saya nak ajak semua orang cek diri sendiri. Adakah kita lengkap solatnya sebelum kita nak doa dengan Allah ni? Ya Allah, berikanlah aku kejayaan dalam SPM 2020 ini. Jadi dah memang nyata kan, kalau orang nak berjaya, dia mesti tunaikan solat. Yang itu kita dengar 5 kali satu hari. Kadang-kadang 6 kali. Kalau bangun pagi tengah-tengah tempat, pukul 5 pagi, 1 jam sebelum lawangan azan subuh, dia dah buat azan sekali. Kan? Jadi setiap kali itu kita dengar, Tuhan mengingatkan kita, orang mengingatkan kita bahawa nak berjaya kena solat. So anak-anak SPM sekalian, alhamdulillah pada kali ini kan, kita masih belum terlambat sebenarnya. Kita tidak pernah terlambat. Ya? Sebab janji Allah, janji Tuhan, kata Nabi itu benar. Kalau katakan esok itu kiamat, tetapi di tanganmu ada biji benih, maka teruskanlah tanam biji benih tersebut. Maknanya sebelum line yang terakhir, sebelum bermulanya SPM, kita masih belum terlambat. Tetapi kalau dah mula SPM, itu yang dikatakan terlambat. Walaupun kita last minute, tapi jangan tunggu last minute, sebab itu ciri-ciri orang yang tidak istiqomah, orang yang mungkin dia tidak mahu mencapai kejayaan dengan cemerlang. So jangan tunggu last minute. So hari-hari kita dengar, marilah menuju kejayaan, hayyalah solat. So road to success yang pertama, saya share hari ni. Road to success yang pertama, nak tuju kejayaan mesti solat. Kita ada berapa belas hari ni. Cuba anak-anaknya bangkit pagi-pagi, sebab orang yang berjaya tu biasanya dia akan bangkit seawal pagi yang mungkin. Cuba Google cari ciri-ciri orang yang berjaya, ciri-ciri usahawan yang berjaya. Biasanya saya pernah dengar dulu, usahawan yang berjaya dia akan datang awal ke pejabat sebelum staf dia sampai.
Tapi kalau kita tengok drama Melayu, mungkin jadi ikutan kita kan. Drama Melayu, kalau cerita-cerita office, cerita-cerita korporat, cerita-cerita organisasi, kita tengok siapa yang datang dulu? Biasa bos yang akan datang lambat. Kan? Jadi hari ni kita ada pengetahuan. Correct? Kita ada pengetahuan di sekeliling kita itu input-input yang akan kita tafsirkan melalui otak minda kita akan tafsirkan melalui emosi kita akan tafsirkan melalui nilai-nilai yang kita pegang. Memang buruk sekali mana pun, tapi kalau kita ada nilai yang kuat, kita akan tafsirkan sesuatu itu secara yang positif. Baru saya baru cerita pasal tajuk ni. Cerita pasal tajuk maknanya road to success. Anak-anak sekalian, peganglah perkataan ini untuk menuju kejayaan. Kalau yang Islam mesti solat. Kalau yang bukan solat, bukan Islam, dia mesti berpegang dengan teguh kepada nilai-nilai keagamaan yang suci. Sebab dalam agama tidak pernah ada nilai-nilai yang tidak baik diajarkan. Betul tak? Kan? Kalau orang Islam mesti solat 5 waktu. Ada tak satu agama mengajar okey, kalau nak jadi orang ni baik dalam agama sekian-sekian, mesti merompak 5 kali satu hari. Tanya kawan sebelah, kau pagi ni dah merompak ke belum? Ni waktu merompak nak habis dah ni. Nak masuk waktu merompak yang kedua. Tak ada. Dalam setiap agama, dia akan titikkan nilai-nilai kebaikan. So, saya nampak hari ni, setelah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling, saya melihat unsur inilah yang paling kuat sekali yang perlu ada dalam diri setiap orang untuk mencapai kejayaan. So, road to success, ciri yang pertama adalah solat itu menuju kejayaan. Correct? Okey, yang kedua, kita tengok hari ni. Tadi apa dia, Puan Ajar pun ada berkongsi sedikit titik apa yang berlaku pada murid-murid SPM. Saya cuba juga dapatkan kadang-kadang tengok grup WhatsApp, kadang-kadang tengok juga apa dia post-post dalam Instagram, post-post dalam Facebook, ada beberapa. Hari ni saya nak ajak pelajar-pelajar SPM Sekolah Menengah Datuk Muhammad sebelum saya mula perkenalan. Lepas ni baru kita berkenalan dengan diri kita ya. So, saya pakai tea party. Ini ciri murid-murid SPM 2020 yang saya dapat analisiskan. Apa bentuk murid-murid sebab dia yang ini positive thinking yang pertama, kita ambil perkara ini sebagai yang positif sebelum kita bermula. Okey, jangan timbul perasaan negatif. So niat mesti suci bersih, minda mesti tetapkan matlamat yang positif sebelum kita teruskan 1 jam ni, satu waktu yang agak lama untuk kita berkongsi insya-Allah. Jadi dalam pemikiran, ya Allah ya Tuhanku, hari ni kau bukakanlah minda aku, kau terangkanlah hati aku, kau kuatkanlah emosi aku untuk menerima segala perkongsian hari ini. Sesungguhnya apa yang kita kongsi ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ciri murid SPM hari ini saya ringkaskan kepada tepati. Tepati bukan pendatang ansih tanpa izin. Tepati ni ada ciri ni, jadi ingat. Jadi bila hari-hari untuk berdepan dengan SPM ni, hari-hari kita akan semak tepati ni. Ada tak satu-satu unsur ni dalam diri kita? Adakah unsur ini baik untuk kita teruskan ataupun unsur ini mesti kita buang daripada diri kita untuk orang kata konsisten berdepan dengan SPM 2020 ini. Okey? Anak-anak sekalian, cuba kita tengok T yang pertama. Ini saya keluarkan setelah saya buat analisa daripada pemerhatian, setelah saya buat analisa daripada soal jawab temu bual dengan anak-anak yang menghadapi SPM sama ada di sekolah ataupun di luar, maka saya dapat ringkaskan ada 5 ciri-ciri murid SPM 2020. Correct? Okey. Ada satu cerita baru ni dalam sebuah sekolah tu, WhatsApp dia postkan dalam WhatsApp, maknanya dia ada WhatsApp kampung tu, dia ada WhatsApp anak-anak yang akan menduduki SPM. Jadi bila kerajaan umumkan, bila keluar punya surat, dia kata tidak ada lagi pertemuan secara bersemuka ataupun pembelajaran pengajaran secara bersemuka di sekolah. Murid-murid SPM sejak pelajaran vokasional direhatkan supaya mereka ini boleh membuat pembelajaran kendiri di rumah. Pada waktu itu adalah yang post, ya Allah ya Tuhan aku, kata alah yang ini yang buat pergi buat ni kan. Aku tak kisah dah, tak kira dah. Janji yang penting SPM ni habis dan berlalu begitu. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya. Okey, saya buat yang pertama. Yang pertama ciri tak kisah. Aku tak kisah SPM nak jalan ke tak jalan, yang penting dia jalan. Okey, yang penting dia dapat dilaksanakan. Tak kira lah bila-bila pun dia nak buat ni, jenis orang tak kisah. Okey, aku rasa aku dah cukup dah, tak kisahlah, ikut je lah. Okey, apa-apa yang berlaku nanti kita serah je lah. Okey, itu yang pertama, yang tak kisah. Yang ketiga ni very bahaya, yang kedua sangat bahaya. P yang kedua yang dinamakan putus harapan.
Yang ni macam saya sebut tadi. Dia dah give up. Dia ada semangat, dia belajar, pak tiba-tiba ya Allah seronoknya aku dalam beberapa hari daripada 20 hari bulan sampailah kepada hari ini dia dapat datang ke sekolah. Rupanya dia jenis orang yang nakkan semangat, suntikan semangat daripada rakan-rakan dia. Dia nakkan dia ada guru di hadapan baru dia boleh belajar dengan baik. Kalau dia seorang-seorang tak jadi. Jadi orang yang ini bila dapat berita ini, maka bersemuka itu tamat, maka dia pun mulalah putus harapan. Okeylah, tak apalah. Ya, insya-Allah okey. Insya-Allah tu bagus tapi mesti dengan usaha. Sebab setengah orang kata okey insya-Allah tapi dia tak ada usaha untuk melaksanakan, itu tidak baik. Okey, dan yang ketiga, yang ni saya jumpa anxiety. Anxiety ni istilah mental health, tetapi kalau daripada istilah kita dinamakan kebimbangan. So, anxiety yang bahaya ialah kebimbangan yang akut, kebimbangan yang sangat tinggi. Kebimbangan yang tidak semena-mena. Correct. Jadi macam hari nak berlive ni pun, saya pun berdebar-debar, itu normal. Anxiety yang normal. Cuba tanya Cikgu Nik, dia pun berdebar-debar. Itu anxiety yang normal untuk berdepan dengan satu situasi yang agak baru. Cuba tanya Puan Hajar Faridah. So dia pun berdebar-debar, itu anxiety yang normal. Anxiety yang tak normal adalah anxiety yang berlebihan. Sudah, kita dah habis dah ni bersemuka ni macam mana ya? Tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh nak tanya kawan dan sebagainya. Sudah. Ini anxiety yang tinggi. Dan ramai di kalangan pelajar, bila buka 20 hari bulan hari itu, bila dia buat survey, tanya melalui WhatsApp, tanya pelajaran bersemuka, ramai di kalangan pelajar menyatakan dia dalam keadaan berdebar cikgu, berdebar, dan ada yang kritikal rupanya sampai dia tak boleh tidur. Ini anxiety. Apa yang akan berlaku ni, apa yang akan berlaku ni. Ini kita terlalu memikir sesuatu perkara yang belum berlaku. Bila kita meletakkan terlalu memikir kepada sesuatu perkara yang belum berlaku, yang itu menyebabkan kita dalam keadaan tekanan dan juga anxiety yang tinggi. Ini ada ciri yang ketiga. So ada 3 kelompok dah ni pelajar SPM. Dan kelompok yang keempat, yang ni kelompok yang terlalu confident. Terlalu confident. Confident tidak apa, tapi jangan terlalu confident. Saya bimbang bila terlalu confident, dia masuk kepada unsur riak. Dia masuk kepada unsur takabur. Dia masuk kepada unsur bangga diri yang menyebabkan akhirnya dia akan menjerumuskan kepada kekecewaan yang amat sangat. Correct? Ini berhati-hati bila meletakkan sesuatu level keyakinan itu. Confident tidak salah, tapi terlalu confident itu kalau diletakkan terlalu tinggi, dia menyebabkan kekecewaan yang sangat tinggi bila kita tidak dapat mencapai. Correct? Okey? Jadi yang ni. Dan yang terakhir, ciri yang terbaik. Apa sekalipun berlaku, dia tetap kekalkan momentum dia tetap kekalkan motivasinya, dia tetap tingkatkan keupayaan dia. Jadi ciri murid yang terbaik untuk SPM 2020, anda hendaklah beristiqamah dan kita terima segala perubahan yang berlaku, kita terima segala ketentuan yang berlaku itu dengan sebaik yang mungkin. Jangan cepat menunding jari kepada sesuatu, menunding jari. Manusia ini kan, saya sering cakap juga dulu, manusia ni, kita sebagai manusia memang tidak pernah lari, yang kadang-kadang memang kerap berlaku pun. Kita rasa kita ni betul dan kita kerap mencari di mana salahnya dan di mana yang tak betulnya, menyebabkan kita kadang-kadang kita rasa macam terpukul. Kita rasa macam kita gelabah, kita macam-macam rasa lah yang menyebabkan emosi kita sangat terganggu dan mental kita sangat tertekan. Okey? Jadi teruskan istiqamah anak-anak sekian. Tadi dah banyak tip-tip sebenarnya. Bila saya masuk ni saya rasa apa yang saya nak cakapnya, tapi sikit sebanyak kita kongsilah apa yang boleh kita kongsi, dan semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba cek diri kita daripada 20 hari bulan itu sampai hari ini, adakah kita istiqamah? Istiqamah apa ni? Istiqamah solat ke cikgu? Bukan solat, tapi istiqamah maknanya kita berada pada lalasan dan kekal konsisten dengan keadaan itu daripada mula itu. Masukkan, buka sekolah 20 hari bulan Januari, kita cukup gembira berjumpa dengan rakan-rakan, maka kita tingkatkan motivasi kita, kita susun jadual belajar kita, kita teruskan dengan pembelajaran yang berkesan, maknanya ada perbincangan, kumpulan dan sebagainya. Jadi teruskan keadaan itu. Kita jaga solatnya, kita jaga hubungannya dengan ibu bapa kita akan detailkan nanti ya. Jadi alhamdulillah. Okey. Baru nak berkenalan sebenarnya saya tak kenalkan diri saya lebih kurang tadi kan. Okey, ini secara detailnya. Kenapa saya rasa seronok dengan SMK Datuk Muhammad ni sebenarnya?
Okey, inilah rupa orang yang letak berapa nak answer sekarang ni. Okey, ini dia punya, saya tak nak cerita panjang apa dia biodata pendidikan saya daripada saya mula menyambung pengajian selepas SPM dan sehinggalah saya berada pada status yang ada sekarang hari ni lah. Sekarang guru tenggelam bimbingan Polri sekolah menengah Abdul Rahman Talib, itu sebelum di Sungai Sat, sebelum di Abdul Rahman Talib. So kita pergi sikit, ini the breakdown. So pendidikan saya. Okay, bila kongsi pendidikan ni, satu perkara yang saya nak share di sini tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian. Okey, saya merupakan saya merupakan bekas pelajar sekolah menengah Datuk Mahmud Mat Pekan. So hari ini saya berpeluang untuk kembali ke sekolah saya dalam suasana yang sangat saya rindukan, tapi tak dapat nak lihat macam mana keadaan sekolah saya ketika ini. Ya, saya dah batch 1987. Saya tak tahu ada lagi tak cikgu sini-sini yang berada, cikgu-cikgu saya yang berada di sekolah menengah Datuk Mat. So ramai cikgu-cikgu yang saya kenal dulu memang bekas cikgu saya, dan akhirnya dia mengakhiri karier kerjanya pada tahap yang tertinggi dalam bidang pendidikan. Sebenarnya Datuk Muhammad ini banyak melahirkan cendekiawan-cendekiawan dalam pendidikan, khususnya di kalangan guru-guru yang mengajar di situ, korek? Dan juga di pelajar-pelajarnya ada yang dah jadi pengetua pun, bekas pelajar ni saya tahu, jadi pengetua di Pekan, jadi salah seorang pemimpin tertinggi di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, ada. Kalau kumpulkan balik insyaAllah dia ramai itu kan. Okey, saya salah seorang. Jadi sekiranya untuk berjaya itu kita meletakkan, kita rasa rendah berada sekolah menengah Datuk Mahmud, tidak sama sekali. Sebenarnya kejayaan itu terletak pada diri kita sendiri. Di mana kita berada, kita berhak menentukan kejayaan kita. Okey, jangan salahkan. Kadang-kadang salah. Alah, aku sekolah kat sini je. Itu yang negatifnya. Kita tak boleh meletakkan diri kita menyalahkan satu-satu keadaan persekitaran yang menyebabkan kita menjadi macam itu. Sebenarnya di mana saja kita berada, kita berhak dan kita mampu melakukan perubahan dalam hidup kita. Alright, okey. Pengalaman kerjaya kat sini kita pergi sebentar lalu je sebab banyak yang saya nak kongsikan di sini hari ini. Okey. Sampailah saya di Disember 2017, sekarang saya berada di Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib, Kuantan ya. Okey ya. Okey. Hari ini khusus kepada perbincangan ataupun topik perkara yang nak saya sampaikan hari ini, khusus kepada minda dan emosi. Sebab saya cukup percaya dan saya pun lama buat kajian dalam minda dan emosi ni berkaitan dengan diri anak-anak ataupun diri pelajar-pelajar. Bahkan beberapa penulisan saya, kajian tindakan saya pun melibatkan minda dengan emosi. Ya, pembukaran minda dan emosi ini sangat penting yang perlu kita jaga, khususnya dalam keadaan sekarang hari ini. Dan dalam situasi kita menempuh SPM yang tak sampai 20 hari dah lagi. Kan, tak sampai 20 hari dah lagi. Jadi dalam keadaan ini kita sangat penting, sangat perlu untuk kita lihat minda kita dan kita jaga emosi kita. Ya, kawan. Khususnya bila kita bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan orang-orang yang sangat signifikan dengan kita. Okey, tangani pandemik jiwa kacau SPM 2020-2021. Saya sering cakap pada student saya, you are the best, you are the selected person, you are the selected student yang tidak pernah berlaku sebelum pada ini situasi SPM seperti yang anda alami sekarang. Okey. Sebelum daripada ini dalam sejarah Malaysia, maknanya anda ini anak-anak yang mencatatkan sejarah dalam pendidikan di Malaysia, khususnya bahawa anda merupakan batch yang pertama diuji dengan begitu kuat sekali dan anda mampu menangani ujian ini dengan yang terbaik. Kan? Jadi awak the best yang 2 tahun, setahun lebih. Kan? 2020 awak belajar dan sambung 2021 masih lagi belum periksa. Jadi maknanya awak ada tempoh setahun lebih kalau dikira dari segi tahunnya. Walaupun dalam tu sekejap sekolah, sekejap tak sekolah, sekejap online dan sebagainya, itu jangan ambil kira. Tetapi dari segi tempoh masanya, anda merupakan calon SPM yang mempunyai tempoh masa yang terpanjang dalam sejarah pendidikan di Malaysia. Tak bangga lagi ke? Okey, yang ini peluang ini hendaklah direbut dengan sebaik mungkin. So hari ini saya nak bawa anak-anak sekalian supaya kita menyemak diri kita. Dalam masa lebih kurang tak sampai 20 hari untuk berdepan dengan SPM ini, kita semak dulu. Yang pertama penting sekali, bila timbul pandemik ini, COVID-19, yang kita semak, ada 2 semakan yang perlu kita buat, iaitu gangguan emosional dan juga gangguan dari segi psikologikal. Ya, ini sangat penting sebenarnya, telah dilakukan semakan
Setiap sekolah pun kadang dah buat semua macam-macam program, macam-macam pendekatan untuk periksa di kalangan pelajar-pelajar ni ada tak yang ada gangguan emosinya, ada gangguan psikologikalnya, ada gangguan apa-apa sekalipun diselesaikan. Begitu jaganya cikgu-cikgu kepada calon-calon SPM pada tahun ini. Ya. Okey, yang ini pandemik calon SPM khususnya. Kan, ini perkara-perkara yang mungkin berlaku di sekitar kita ataupun yang berlaku di dalam diri kita. Kan, mungkin adalah berlaku pada aku. Okey, saya kata yang pertama itu dia ikut kawan. So kawan kata apa dia pun follow. Kawan belajar dia pun follow belajar. Kawan ajak rehat dia pun follow berehat. Kawan ajak pergi mancing dia pun pergi mancing. Okey, kawan ajak relax dia relax. Okey, yang jenis relax macam tadi kan. Yang kedua dia just enjoy, maknanya dalam diri dia hanya mencari keseronokan. Dia nak cari keseronokan, dia kalau duduk lama-lama kat rumah pun dia akan rasa selabut, dia nak keluar, dia nak enjoy. Okey, kemudian dia tak fokus. Okey, sekejap rajin, sekejap tak rajin, sekejap nak baca buku, sekejap tak baca buku kan. Kemudian dia ada bertanggung, sempat lagi ni. 20 hari sebelum SPM. Okey, kalau 10 hari dekat SPM nanti aku boleh mula lagi tu 10 hari. InsyaAllah boleh. Aku tahu, aku pun tak ambil banyak subjek. Hari ni bertanggung. Dan akhir sekali malas. Tahu tak unsur-unsur ini akan merebak ke seluruh tubuh kita. Tak nampak dia ke? Boleh ikut kawan tu. Kalau ikut kawan itu ke arah kebaikan tak apa. Ikut kawan ke arah kejahatan itu yang akan membuatkan gangguan pada emosi kita. Bila emosi kita terganggu, dia akan menyuntik kerunsingan kepada mental ataupun pemikiran kita. Bila mental kita diganggu, mental kita tak fokus, mental kita banyak berfikir yang tak tentu arah, maka fizikal kita akan jadi penat. Bila fizikal kita jadi penat, maka timbul satu perkara iaitu kita malas nak menunaikan suruhan agama, iaitu spiritual kita juga akan terganggu. So bahayanya pandemik ini, kan, kalau kita tidak halusi dan kita tidak tangani dengan baik, dia akan mengganggu seluruh tubuh badan kita. So anak-anak sekian, anak-anak calon SPM sekalian, ya, cuba cek. Saya hari ini saya ajak memeriksa, saya ajak anak-anak memeriksa diri sendiri dan saya juga memeriksa diri saya sendiri supaya kita orang kata dapat bertahan dan kita dapat meneruskan kehidupan ni dalam momentum yang sangat kita suka. Ya, sangat kita suka dan kita rasa gembira melakukannya. Correct? Okay. Yang ini tanda gangguan ini. So saya katakan daripada gangguan ini, kalau ada 5, dia ada 9 tanda, tapi ada 5 itu menunjukkan emosi dan juga psikologikal kita terganggu. Okey, tak boleh tidur. Makan kuat ataupun kurang selera makan. Okey, bimbang yang berlebihan, berpeluh, tangan basah, muka rasa, telinga rasa merah, muka rasa berpeluh-peluh. Okey, kemudian cepat tersinggung, orang kata sikit mula nak rasa hati, orang kata sikit mula nak sentap dan sebagainya, sentiasa berdebar-debar, suka tumpukan perhatian kepada sesuatu perkara. Saya cakap kat sini dia tak mengelamun ke mana, tak tahu. Tadi ajar Faridah cakap dia pun mengelamun ke mana. Ini maknanya dia tidak ada tumpuan. So mudah rasa sedih dan menangis secara tiba-tiba. Baru ni saya share lah satu cerita ya. Bekas anak murid saya sekarang ni belajar di UiTM. UiTM Raub, rasa tak silap saya, sudah masa PKP yang pertama dulu dia hantar WhatsApp. Dia kata, cikgu kenapa saya ni tiba-tiba kan saya rasa sedih dan sedih saya itu tidak tahu puncanya sampai saya menangis. Ini yang student UiTM dia dah tanya kan, dia tanya saya tak tahu saya nak mengadu kepada siapa. So dia tak suka mengadu kepada kedua ibu bapanya, dia tak suka share kepada ibu bapanya. So dia hantar WhatsApp kat saya, so dia di Raub dan saya di Kuantan. Masa itu PKP memang tak boleh nak jumpa kan. So saya cadangkan bagi talian Nur. Talian Nur nanti cek dengan kaunselor apa itu talian Nur, talian yang kita boleh berkongsi. Sebab ramai remaja ni dia tak suka kongsi dengan ibu bapa. Tapi sebenarnya orang yang paling boleh dipercayai dalam dunia ini adalah ibu bapa kita sendiri. Sebab ibu bapa dia tidak akan membuka aib anak dia. Correct? Selain daripada kaunselor of course lah sebab dia ada etika. Kan? Jadi yang ni kita kongsi, jangan rasa tertekan macam tu. Okay, the next, suka bernafas, hilang minat terhadap aktiviti yang disukai. So ini yang psychological, bukan saya kata tanda ini tanda-tanda anda bergejala, bukan. Yang ni jangan salah faham. Yang ini tanda-tanda emosi dan juga psychological kita terganggu. Okey, kalau ada tanda ni, 5 daripadanya anda memang kena dapatkan orang untuk berkongsi. Apa di sini ibu bapa ataupun kaunselor yang paling hampir, ya, untuk mententeramkan jiwa kita supaya
Kita ambil yang tadi, tepati tadi supaya kita dapat istiqomah untuk meneruskan apa yang telah kita buat hari ini. Correct? Okay? Saya tak tahu boleh dengar tak muzik ni? Ya. Kau tahu tak, baru ni viral gambar jaketnya seorang tadi. Rupa-rupanya anak dia yang buat. Nak tipu mak dia yang terpaksa dia tadi. Astaghfirullahalazim. Mak suruh kita belajar. Hakikatnya bukan untuk diri dia, tapi untuk diri kita yang masih belum sedar. Sedarlah, hidup ni penuh dengan penipuan. Semakin lama kita hidup, semakin banyak fitnah yang masuk fikiran. Sebab tu kita kena belajar. Baru kita tahu yang mana dusta dan yang mana benar. Memang belajar tu pahit, sebab kejayaan tu manis. Pegang ni, hujan akan terus turun walaupun kita tak ada payung. Begitu juga dengan hujan, akan terus turun walaupun kita jerit untuk meminta tolong. Okey, satu lagi. Kita dengar satu lagi ya. Okey, ni untuk kita release sekejap. Dalam 2 minggu lagi, sekolah nak buka dah. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa macam tak semangat je. Abang, orang yang berjaya takkan tiba-tiba mengibar bendera di puncak. Tapi dia perlu memikul pengorbanan yang berat yang ada di pundak. Buat mereka yang nak putus asa, jangan pernah berhenti doa dan meminta. Serahkan kapal-kapal yang berat pun boleh terbangkan. Apatah lagi hujan berat yang telah Allah cantumkan. Pertahanlah. Orang yang belajar tak nak rugi, malah Allah berikan beribu rahmat sebagai ganti. Okey, anak-anak sekalian ya. Kita tengok tadi dia kata jangan pernah berhenti berdoa, teruskan. Sebab ada kisah dulu. Kisahnya maknanya dia kata aku ni sentiasa buat dosa. Dan aku juga solat. Apakah aku harus berhenti solat sebab solat aku tidak membuatkan aku berhenti daripada membuat dosa. Maka jawab sahabat kalau tersilap daripada masa itu, teruskan solat. Maknanya solat jangan berhenti, dengan bersolat sentiasa tu kita minta mudah-mudahan satu hari kita kekal istiqomah dengan solat dan kita teruskan berdoa, maka yang lain itu dia akan berkurang sedikit demi sedikit. So berdoalah, jangan pernah putus asa, sentiasalah berdoa. So ya Allah ya Tuhan tu, waktu kita mula-mula pun lagi belajar ya Allah, minta dengan Allah kuatkan ya Allah, kuatkan semangat aku. Dan kadang-kadang kita perlu share juga apa yang kita rasa dan apa yang kita hendak dan apa matlamat kita dengan orang di sekeliling kita. Sebab biar semua orang tahu apa hasrat kita dan mereka ni sentiasa memberi sokongan dan support yang tinggi pada kita untuk berjaya. Correct? Jangan segan-segan minta dengan mak, jangan segan-segan minta dengan ayah. Ya Allah ya tolong ayah, tolonglah sampai dalam masa beberapa hari ni, masa sampai 20 hari ni, setiap hari boleh tak ayah tolong doakan Alung, doakan Ana supaya Ana dapat menduduki SPM dengan baik, supaya Ana dapat jadi pelajar yang cemerlang, supaya Ana dapat bantu ibu bapa balik semula. Minta tolong dengan bapa, cakap dengan bapa, ya Allah kalau tuan-tuan, anak-anak sekalian, kalau dapat cakap ini kepada bapa anda, insya-Allah rasanya sebab hati seorang bapa bila mendengar ungkapan yang begitu daripada anak dia. Ya, okey. So sentiasalah positif, buat positif. Saya sebutkan, fikir, sebut dan buat positif sebab positif ini sangat bertepatan ataupun dia sangat bersangkut paut dengan tingkah laku kita. So dalam psikologi memang dia apa yang kita fikir, kita akan lahirkan dalam bentuk tingkah laku. Apa yang ada dalam emosi kita akan fikir dan kita akan sebut, kita akan buat. Tidak ada orang yang perkataannya teruk-teruk tetapi dia seorang yang positif. Sebab tu saya tak berapa setuju dengan ungkapan, saya rasa dia bukan pepatah pun. Ya, dengan ungkapan dia kata dia tu mulut je jahat, mulut je suka mencarut tetapi hatinya baik. Sebab sesuatu yang kita sebut itu sebenarnya lahir daripada hati, lahir daripada pemikiran. Macam mana kalau pemikirannya baik, dia keluar perkataan yang tidak baik. So cek diri kita hari ini berapa banyak perkataan yang tidak baik yang telah kita sebut. So yang tu nak keluar. So bila kita fikir positif, bila kita fikir baik, kita akan sebut baik. Bila kita sebut baik, kita akan buat yang baik, insya-Allah. So hari-hari kena sebut yang ni. Jadi bila kita sebut dan kita minta juga orang sebut yang positif untuk kita. Dan akhirnya
kita minta mudah-mudahan apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang hampir di sekitar kita itu, kita minta supaya dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu doa yang makbul. Yang ni yang kadang-kadang kita tak terfikir tetapi secara halusnya ada dalam persekitaran kita. Correct? Okay? Kalau anak-anak dapat melihat ini, so kita check and balance. Anak-anak dapat melihat gambar ini, kalau kita dah tengok tu, dapat lihat gambar ini, apa yang terkandung di dalam pemikiran kita. Ini kalau kat luar ni saya nak check sama ada seseorang itu mempunyai minda yang positif ataupun dia kurang positif. Okey, cuba saya bagi dalam beberapa saat. Kita tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Okey, saya bagi jawapan sebab saya tak dapat nak tengok jawapan kat sini. Dalam komen dapat tengok ke? Okey, ya, kan. Saya tak dapat nak tengok komen pun, dalam komen pun saya tak dapat nak tengok. Ya, okey, tak apa, nanti dalam soalan nanti mungkin kalau ada komen-komen kat sini, Cikgu ni kalau ada komen tolong highlightkan situ supaya saya nampak dan saya boleh berinteraksi dengan komen-komen yang ada. Okey, apa tu persoalan-persoalan saya minta, sebab kadang saya suka kalau ada interaksi, kalau ada student yang nak tanyakan soalan, cikgu saya ni gini, saya lebih suka yang tu. Kita boleh jawab terus secara umumnya lah. Okey. Anak-anak yang melihat ini, so dalam pemikiran cuba cek balik saya kata ni. Yang pertama, berapa ramai di kalangan kita bila melihat dalam gambar ini, dalam pemikiran dia berkata aku serabut. Ya. Ataupun begini, dia gambar ini dalam pemikiran dia, gambar ini menunjukkan seorang budak yang tengah serabut. Seorang budak yang tengah bersedih, seorang budak yang tidak tahu nak buat apa, seorang budak yang rasa pening kepala kerana banyak sangat tugasan yang belum selesai. So ini adalah perkara-perkara yang ada dalam pemikiran kita menunjukkan bahawa dalam pemikiran kita ada sedikit unsur-unsur yang negatif. So tune balik, ubah. Macam mana nak ubah, kita tengok lagi satu gambar yang kedua. Okay. Okay. Kalau tengok pada gambar yang kedua ni, cuba cek balik dalam pemikiran anda, cuba fikir sekarang, keluarkan satu perkataan, satu ayat, kalau nak tulis pun tak apa, boleh tulis. Apa yang anda nampak dan apa yang anda fikirkan pada pelajar yang berada di dalam gambar ini. So, kalau dalam pemikiran dia, ada mengatakan bahawa pelajar ini kosong, pelajar ini tak tahu nak buat apa. Okey, pelajar ini dia tak bersedia sebenarnya, sebab itulah dia tak tahu dia nak jawab apa. Correct? Tapi kalau dalam pemikiran kita, saya buat contohnya, kalau orang yang positif, dia tidak akan keluar dalam pemikiran dia yang itu. Dia sentiasa positif dan dia akan keluarkan perkara yang positif walaupun sebenarnya di sekeliling dia ada banyak unsur-unsur yang negatif. So saya tunjuk gambar ni, kalau kita tengok sekitar selalu dia merupakan gambar yang mempunyai unsur negatif. So kita nak buang unsur negatif, kita jadikan dia positif. Macam mana ayatnya kalau nak jadi positif? Contohnya, okey, pelajar ini sedang memikir jawapan yang terpampang di depannya. Dalam pemikirannya, dalam mindanya dah ada banyak jawapan sebab dia sudah bersedia dengan secukupnya untuk berdepan dengan peperiksaan kali ini. Ini positif. Okay. Pelajar ini sedang tekun belajar setiap masa dan dia sentiasa istiqamah. Ini pemikiran positif kalau ada dalam pemikiran kita. So berapa ramai saya tak tahu hari ini, berapa ramai boleh komen dekat ruangan komen tu, nanti kita bincangkan berapa ramai yang mempunyai tak bersedia. Izazi Hana tak bersedia untuk belajar, hanya Izazi yang ini nak kena tukar Izazi. So pelajar ini seorang pelajar yang rajin dan tekun berusaha, dia sentiasa istiqamah. So tukarkan yang ada unsur negatif itu kepada yang positif. Okey, kalau dekat luar ni saya interact lebih dalam lagi, kita cungkil kan. Okey, kalau ada soalan lagi boleh utarakan dalam ruangan chatting tu, insyaAllah. Saya akan baca, saya tengok sebelah ni dekat live dan satu lagi saya akan tengok slide saya. Saya tengok dua-dua insyaAllah. Jadi bila keluarkan macam ni, terima kasih Azazi kerana respon anda dalam ni ya. Okey, sekarang apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita tengok dan apa saja yang ada di persekitaran kita, kita hendaklah tukarkannya kepada bentuk-bentuk pemikiran yang positif. Ya, kerana sangat penting pemikiran yang positif itu akan menjana keadaan yang sentiasa istiqamah dalam hidup kita. Kan, keluar kelihatan bosan dan tidak minat untuk belajar. Yang ni nak ubah ni. Adakah dalam pemikiran dia tulis kat situ, saya nak cari. Kalau ada seorang, alhamdulillah, lepas ni Cikgu Nik tuntut dengan saya akan bagi hadiah. Tapi nak jujurlah kat sini kan. Jadi atas online ni kadang-kadang susah sikit kan. Okey.
kadang-kadang untuk menjadi berjaya lah, untuk berjaya saya sering sebut dua tip. Kita sebagai manusia ni dua perkara yang betul kita selalu buat. Yang pertamanya, untuk berjaya kita mesti bandingkan diri kita dengan orang yang lebih berjaya. Itu untuk berjaya. Dan jangan kita bandingkan dengan orang yang kurang berjaya daripada kita, kan? Tapi kita bandingkan dengan orang yang lebih berjaya daripada kita. Kita nak berjaya. Alright? Sebab yang jadi dia rasa dia selesa dengan keadaan dia, jadilah aku hari ni tidak pernah tak lulus dalam setiap ujian. Kawan aku tu lagi teruk, kan, tak pernah lulus, gagal memanjang. Jadi bila kita bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripada kita, semangat juang kita akan merudum. So kita kena banding, kenapa dia tu boleh dapat straight A, apa kurangnya aku? Sebab saya telah buktikan, saya buat kajian di Smart, daripada yang bottom ada 100 lebih, 180 orang, dia duduk nombor 170, 78, 79, dan akhirnya masa result SPM dia naik pentas sebaris dengan orang-orang yang dapat straight A. Kan? Bukan tak boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan bila dia naik pentas tu, ya Allah, tepukan yang paling gemuruh. Dewan bergegar sebut nama dia sebab underdog punya budak dah dapat straight A. Alright? Jadi nak berjaya ni kita sentiasa idolakan orang yang berjaya. Satu lagi dalam kehidupan kita bukan saja nak kejar dunia, kita rasa kadang-kadang kita rasa susah sangat. Kita rasa kita diuji dengan berat sangat. Kita rasa kita nak dapatkan makanan pun susah. Kita nak dapatkan duit pun susah. Nak beli telefon pun dapat telefon yang kawan-kawan kita semua dapat telefon yang bagus-bagus, menyebabkan kalau ada pemikiran ini menyebabkan kita rasa kurang bersyukur. So nak rasa bersyukur, kita sentiasa bandingkan diri kita dengan orang yang lebih beruntung malam. Kita bandingkan, ya Allah, mak dia kan PKP ni kan, mak dengan ayah dia dua kena buang kerja. Dia kadang-kadang minta mengemis makan di sana. Kita bandingkan orang macam tu dengan kita ni yang masih lagi boleh makan walaupun makan nasi dengan ikan bilis. Alright? Okay. So kita tengok sekejap sambil-sambil tu. Dah pukul 10 sebenarnya. Okay, kita tengok sikit video ni. Ya. Saudaraku, jika selama ini kau berfikir kau tidak bahagia, kita sering menyalahkan orang ni. So kita cuba tengok sikit. So, jika selama ini kau fikir kau tak bahagia, bagaimana kau fikir gaji kecil? Bagaimana dengan dia? Kau mengeluh tentang tidak pernah makan yang enak dan tidak makan yang enak. Bahkan mereka tak tahu hidup tentang tidak. Kau bersedih karena tidak bisa sekolah tinggi dan memakai kendaraan yang bagus. Lihat mereka. Mereka takut pilihan. Kau merasa orang tuamu tidak memperhatikan diri. Tidak, kau lebih beruntung. Protes dan frustasi dengan wajah dan penampilan yang tidak sesuai dengan keinginan. Sesungguhnya mereka lebih pantas berfrustasi darimu. Kau kecewa tidak bisa membeli dan memakai pakaian bermerek yang mahal. Bagaimana dengan mereka yang hanya punya satu dan tidak pernah ganti? Kita mulai hari-hari kita dengan sarapan dan minum. Mereka memulai harinya dengan kelaparan dan kehausan. Bersyukurlah kau masih punya kasur dan selimut untuk tidur setiap malam. Mereka hanya beralaskan tanah dan berselimut malam. Kau kecewa dan stres karena tak kunjung mendapatkan pasangan hidup, atau kau punya pasangan tapi tidak sesuai dengan dia. Kankah kau masih lebih beruntung dari dia? Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan jodoh terbaik bersama-sama. Adapun kau yang sudah berjodoh, syukuri dan berdoalah agar jodohmu menjadi yang terbaik untukmu. Tidak seperti laki-laki pengecut ini yang benar-benar sangat berdoa. Saudaraku, kalau kau sangat berpikir untuk menyerah dan berputus asa karena banyaknya ketidakadilan yang kau rasakan dalam hidup, pikirlah kembali dan lihat mereka. Mereka bisa mengapa kita tidak.
Okey. Yang tadi sedikit gambaran supaya saya kata 2 tip yang saya ulang balik 2 tip nak berjaya mesti ada adolah dan kita mesti bandingkan diri kita dengan orang yang telah berjaya dan yang banyak kita boleh dapatkan di sekeliling hidup kita. Dan yang keduanya jangan pernah berhenti bersyukur. Setiap hari kita bersyukur dan untuk menjadikan diri kita lebih bersyukur, kita sentiasa bandingkan dengan orang-orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Jadi 2 perkara ni kita seimbangkan supaya orang kata, kenapa dia tu nampak tenang, rupanya setiap hari dia bersyukur, ya Allah, kan? Kenapa dia tu nampak amannya, nampak aktif berlatih, kenapa dia susah, kenapa dia tu tak diuji seperti aku. Cuba cari sesuatu, apa yang kurangnya diri kita dan kita pertingkatkan. Jadi dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita mengesampingkan benda-benda ini menyebabkan kita rasa diri kita tak cukup. Dan memang itu hakikat yang sebenarnya berlaku bagi setiap manusia dan tidak pernah puas dengan apa yang dia ada dan disediakan sentiasa rasa tak cukup. Correct? Jadi hari ni kita kena rasa tak cukup. Pasal pula cikgu ni cakap tadi kita kena rasa tak cukup dengan apa yang kita belajar. Okey. Jadi subjek ini, ilmu ni kita akan sentiasa rasa tak cukup. Correct? Kita kena rasa tak cukup. Jadi dengan apa yang ada pada diri kita, insyaAllah kalau benda itu dah suat rasanya dah memadai untuk kita, makannya, pakainya, kehidupannya, kita rasa cukuplah memadai itu. Yang cukuplah dengan apa yang Allah bagi pada kita. Tetapi satu perkara yang sentiasa tak cukup pada diri kita, iaitu ilmu dan juga ibadat. Correct? Kalau kita tengok Nabi, kenapa Nabi masih lagi meneruskan ibadat yang begitu banyak, yang setiap harinya beristighfar dan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita minta ampun? Berapa kali kita istighfar? Cuba cek. Correct? Jadi yang ini sentiasa tak cukup. 2 perkara yang tak cukup, ilmu dan juga ibadat. Teruskan tingkatkan yang tu. Yang lain kalau dia cukup memadai, okey, tak ada masalah, kita tak perlu bandingkan dengan orang lain. Okey? Sorry. Okey, yang ini satu lagi. So hari ni jom ramai-ramai. Jom ramai-ramai, saya bukan nak kata pada kelompok yang tengok live ni saja, saya bukan nak kata kelompok yang tengok di sekolah saja, tapi kita ramai-ramai, jom ramai-ramai seluruh calon-calon SPM. Seluruh Malaysia kalau boleh, YMA di Sekolah Menengah Datuk Mahmud Mat ini, jangan ada seorang pun yang terlepas dari pandangan kita. Sebab kita sama-sama kita kan murid sama murid-murid, kadang-kadang cikgu nak tengok 100 50 orang murid, kadang-kadang mungkin ada terlepas seorang dulu. Jadi yang agak-agaknya kalau ada kawan-kawan kita ni yang lalai, yang tersasar, cuba bantu. Alah cikgu saya mana mampu nak bantu? Ada, kita boleh bantu dengan keadaan yang kita sendiri. Kan katakan kawan kita tu tengok macam entahlah cikgu dia tu asyik bila dalam grup dia asyik tak respon je, asyik tengok termenung je. Yang ini yang perlu dibantu supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau kita berjaya dalam SPM, kita nak kawan kita juga berjaya. So satu lagi video, kita tengok video je hari ni, correct? Okay. Aku tengok gambar tu tadi kan, video tadi kan, macam mana dia jatuh, kemudian kawan ni berhenti. Kawan ni sepatutnya boleh menang dah sampai ke garisan penamat. Tetapi kenapa dia berhenti? Sebab dia tak nak menjulang kejayaan itu seorang diri. Kalau ada di kalangan rakan-rakannya yang terjatuh, maka dia berhenti sama-sama. Dia angkat kawan dia, dia ajak lari sama-sama. Supaya kejayaan yang dikecapi dalam SPM 2020 itu dapat dikecapi secara bersama. Sebab kita tak tahu kawan kita mungkin menghadapi kesukaran yang berbeza. So kena pasti kawan-kawan. So anda ini merupakan generasi yang terbaik, sebenarnya generasi Z. Yang tahun kelahirannya 2001-2010. Generasi yang sentiasa dalam bidang peralihan, sentiasa dalam keadaan teknologi yang berkembang, pola pemikirannya serba pantas dan segera ke depannya memang sangat mencabar. Kena pula dalam keadaan generasi ini diuji dengan pandemik ini, maka kita perlu kuatkan minda, fizikal, mental, emosi kita untuk mencapai kejayaan. So bila dah berada di tangga SPM,
sebenarnya kita telah berada satu mata tangga untuk ke Menara Gading, insyaAllah. Ya, semua orang berhak dapat sampai ke sana. Ya, Puan Imah, cikgu saya ni ambil subjek ni, dia tak ada. Semua orang mempunyai peluang yang sama. Apa saja subjek yang diambil tetap ada laluannya di peringkat IPPA. Jangan bimbang, jangan cepat merendah diri dan jangan cepat putus asa. Tak nak jadi golongan terpati tadi. Ya, golongan yang tak kisah, golongan yang putus harap. Kita nak jadi golongan I yang sentiasa istiqamah, yang sentiasa berjuang untuk kejayaan. Okey, lambaian Menara Gading ini gambar-gambar aja saya tengok kita. Ke mana anda lepas SPM? Banyak bila saya tanya, kalau yang lepas tanya bila mana lepas SPM, tak tahulah ke mana nak pergi kan. Tak tahulah. Tapi setakat hari ini kalau boleh dia ada orang kata hala tuju yang sangat jelas, dia akan dapat orang kata meletakkan landasan yang betul dan dia dapat bersedia dengan terbaik. Ya, tapi jangan bimbang. Macam saya kata tadi, selagi belum bermula SPM, anda masih mempunyai kesempatan. Masa itu singkat tetapi insya-Allah dia sempat kalau kita atur dengan sebaik mungkin. Okey. Sebab saya dulu ada seorang pelajar SPM satu sekolah. Dia pemain bola sepak Sukumar. So dia sentiasa berlatih. Tiba-tiba dengan SPM zaman dulu dia tak macam sekarang. Kan SPM dulu dia macam dia 1 tahun dia ambil periksa ujung macam SPM. Jadi 1 bulan lagi nak periksa dia baru kembali ke sekolah sahal. So dia struggle dan akhirnya yang peliknya dia boleh jadi pelajar yang terbaik dalam kelompok kawan-kawan dia. So saya kata selagi belum bermula SPM masih ada masa untuk kita perbaiki diri kita. Tapi jangan tunggu last minute. Okey. Kan? Okey, rahsia kecemerlangan. So saya nak sampai ke penghujung, peringkat penghujung. Di samping tu ya, Cikgu Nizam, Cikgu Nick, kalau ada persoalan, saya lebih suka macam tu. Kalau ada soalan, kita terus interact dengan student lah. Ya, kalau ada soalan, kita terus interact dengan student. Okey. Kalau ada apa-apa. Okey, rahsia kecemerlangan hari ni. Ada soalan ke? Okey, setakat ni tak ada ya, insyaAllah. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan dia dengan slide saya, rahsia kecemerlangan. Straight saja. Ramai orang kata aku berjaya kerana usaha aku sendiri. Ya, kerana aku berusaha bersungguh-sungguh, kerana aku rajin belajar dan berkat dorongan semua orang, maka usaha itu ditambah dengan tugas-tugas yang aku buat seharian, aku dapat straight dan sebagainya. Ada orang juga kata, alah dia tu nasib dia. Kan, nasib dia dapat straight. So saya ambil perkataan nasib ni untuk kita tentukan. Saya suka pakai akronim yang ni. Daripada nasib ni, kita cuba cek diri kita, adakah kita merupakan di antara calon-calon pelajar yang akan berjaya dengan cemerlang dalam SPM. So nasib N yang pertama, kita perbetulkan niat kita. Ya, niat betul ikhlas, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Niat kita nak berjaya, niat jangan ada perasaan bongkak, jangan perasaan takbur dan sebagainya, niat kita betul-betul tulus untuk mencapai kejayaan. Dan yang kedua, amalan. Niat saja tak cukup kalau kita tak buat. Niat ni, aku nak berjaya ni dan aku janji dengan diri aku pada mulai hari ni, aku akan buat ulang kaji yang sungguh-sungguh, aku akan konsisten, aku akan disiplinkan diri aku. Tapi amalan itu, bila niat itu ada, seperti apa yang kita niatkan, yang kita sebut, kita buat. Jangan letak terlalu tinggi sebab kadang-kadang kita bimbang kita tak dapat capai. Biar dia meningkat hari demi hari tetapi dia konsisten. Istiqomah macam tadi. S yang ketiga, sikap, attitude. Ya, sikap kita sambil level, sungguh-sungguh, betul-betul, yakin. Okey. I yang ketiga, yang keempat, ibu bapa. So ini tidak boleh lari. Tidak boleh lari daripada perjuangan setiap manusia. So bukan saja dalam belajar tetapi dalam kehidupan, dalam bekerjaya, dalam berkeluarga, ibu bapa merupakan satu unsur yang sangat penting yang akan menentukan kejayaan. Dan last sekali, berdoalah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas usaha yang kita buat sungguh-sungguh. Bukannya setiap hari duduk di kelas sembahyang ataupun sejadah dan berdoa tanpa buat apa-apa. Macam mana kita nak capai kecemerlangan? Okay, Nabi pun tak ajar macam tu. Okey, saya bagi 5 tips. Okey, straight A. 5 tips pelajar piagam pelajar straight A, sambil tu kalau ada soalan terus mukakan.
Piagam pelajar yang pertama membina kekuatan dalaman. So anak-anak SPM Datuk Muhammad, hari ini saya nak ajak bina kekuatan dalaman yang terdiri daripada dua aspek, iaitu mental yang pertama, yang kedua emosi. Ini peranannya sangat besar kepada keseluruhan tubuh badan kita, peranannya sangat besar kepada kekuatan momentum kita ataupun motivasi kita. So mental kita macam saya kata tadi, positive think, emosional kita bersungguh-sungguh, yakin, kerja kuat dan tidak mudah putus asa, semua tu unsur-unsur emosi. Ya. Tidak ada dengki, tidak ada stres, tidak ada tekanan, itu semua unsur-unsur emosi yang bermain di dalam diri kita. So ada orang kata dia berkait rapat dengan hati kita. So mental pemikiran. So dalam ini, dua unsur dalaman ini mesti dipertingkatkan ataupun mesti kita bina kekuatannya. Saya dah ajar tadi cara macam mana nak tunekan positive thing daripada unsur-unsur negatif yang ada di sekitaran kita. Banyak. Kan dekat rumah kita mak beletih, ayah beletih, abang beletih, kakak beletih, semua orang beletih. Sampai dekat atuk nenek pun beletih juga kan. So kadang-kadang bagaimana kita nak berdepan dengan ni? Saya percaya cukup ada orang setengahnya, pelajar-pelajar memang inilah yang dihadapi. So kan, jadi macam mana kita nak bina kekuatan kalau kita tidak ada positive thinking? Kan? Bila tidak ada positive thinking, bila semua beletih, kita pun kata, ya Allah, apa yang susah aku ni kan? Apa salah aku? Mula nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah ajar tadi macam mana nak bersyukur kan? Okey. Okey, mental dan emosi, kenali potensi minda. So setiap orang daripada kita, saya tak nak cerita panjang pasal ini. Pembahagian otak manusia ni setiap orang memang dijadikan macam ni, dan kajian pun pakar-pakar minda, pakar-pakar mental, pakar-pakar kognitism, dia meletakkan bahawa manusia ini dibagi kepada dua kategori manusia. Satu yang otak kanan, satu yang otak kiri. Saya tak nak cerita ni, dia lain masa ya. Tapi yang penting sekali kita rasa kita gunakan talent kita yang ada untuk orang kata belajar dengan lebih baik. Okey, orang otak kanan dia imajinasinya tinggi. So biasanya orang otak kanan ni lebih suka dia belajar secara berkumpulan, sebab dia melibatkan imajinasi dan juga kreativiti dan sebagainya. Orang otak kiri ni orang struktur, orang matematik, orang sains tulis biasanya otak kiri. So kadang-kadang kita tak dapat nak belajar kerana kita tidak gunakan kemampuan otak kita. Okey, tak dapat nak tu. Okey, yang ini saya tak nak cerita panjang. Yang ni pun saya tak nak cerita. Okey. Cuba kita perhatikan apa yang anda nampak sebenarnya. Saya nak kaitkan dengan minda positif dan emotional quotient yang agak tinggi. Kita akan nampak satu bongkah air batu. Satu bongkah air batu kalau kita tengok di sini lah. Ini dari sudut pandangan mata kasar. Okey, macam mana cerita teknik, dia nampak bongkah air batu. Kecil ya bongkah tu. Tetapi kita tidak tahu di sebalik bongkah itu sebenarnya bahagian bawah dia sangat besar. Ini yang berlaku pada kapal Titanic tu kan. Bila dia tengok bongkah air batu tu kecil, so dia langgar. Dia tak tahu sebenarnya bongkah air batu tu bawah dia sangat besar. Dan akhirnya dia menenggelamkan kapal Titanic. So ini diumpamakan yang dinamakan sebagai teori iceberg. Yang kita nampak sikit, cuma 20%. Yang kita tak nampak sangat besar, 80%. Apa itu 20%? Apa itu 80%? So kadang-kadang kita rasa keupayaan minda kita sangat kecil. Keupayaan minda kita sangat terhad. Aku ni tak boleh nak belajar dah ulang banyak kali tak faham juga. Tetapi sebenarnya kita tidak gunakan kekuatan yang 80% itu yang ada pada diri kita untuk mengatasi 20% yang cuma ada pada diri kita. Ini teori iceberg. Iceberg kata 20% yang atas itu adalah kekuatan intelek. Kenapa orang yang intelektualnya tidak tinggi, ya, terima kasih Anis Alisa, di sebalik sedikit kejayaan terdapat 1001 usaha. Betul. Ya, kekuatan inteleknya tak tinggi, 20% saja, tetapi dia mempunyai kekuatan emosinya yang tinggi, 80%. Ini teori iceberg. Ini telah dibuktikan melalui kajian bahawa orang yang tak berapa pandai, intelek 20%-nya, tetapi kalau emosinya ada 80%, digembelingkan emosi itu, insya-Allah dia akan berjaya. Telah terbukti. Kajian barat dia banyak tunjuk benda-benda ini. Memang telah terbukti bahawa mereka ini boleh berjaya dengan 80% kekuatan emosi. Correct? Kalau kita cari gali, orang-orang yang berjaya di negara kita ataupun di dunia, mereka mempunyai 80% kekuatan emosi. Okey.
Yang kita cuba banyak kali tu soalan matematik yang tak pernah betul tu, sekali cuba tak boleh, buat lagi sekali tak boleh, buat lagi sekali tak boleh, buat lagi dan akhirnya berjaya. Itu kita bukan menggunakan kekuatan intelek sangat, tetapi kita menggunakan kekuatan emosi, iaitu berusaha tak pernah rasa bosan. Okey, berusaha dan berusaha, itu kekuatan emosi yang kita gunakan. Okey, kalau tengok ni, okey, ni biasa dengar cerita ni. Thomas Alva Edison ni yang cerita lampu Kalimantan, kita biasa dengar. Okey, dalam satu keadaan bila mana Thomas Alva Edison ni, statement daripada wartawan mengatakan, dalam statement dia bawa macam ni. Dia marah kepada wartawan dan ini yang dikatakan Thomas Alva. I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Maknanya dia kata bila wartawan tulis Thomas Alva Edison, macam mana dia tulis? Setelah 9,999 kali gagal, akhirnya Thomas Alva Edison berjaya mencipta lampu. Dia kata bukan gagal. Bukan gagal. 9,999 kali itu dia bukan gagal. Tetapi 9,999 kali itu dia mengetahui bahawa kaedah itu adalah kaedah yang tidak betul untuk mencipta lampu. Correct? Bila kita buat, kalau nak samakan teori ini dengan apa yang kita buat seharian, contohnya matematik, bila lebih banyak kita buat latihan dan kita gagal, sebenarnya kita tahu. Jadi kita tidak akan ulang kegagalan itu semasa kita menjawab kepresan. Kan? Kan? Rupa-rupanya selama hari ini buat soalan tetapi salah, sebenarnya aku telah belajar sesuatu di situ. Okey, jangan kata aku telah gagal di situ, tapi aku telah belajar sesuatu di situ bahawa jalan yang aku buat itu, kaedah yang aku buat itu tidak betul. Correct. So, kaedah yang tidak betul itu kita tidak akan ulang semasa kita menjawab di dalam peperiksaan. InsyaAllah. Okey. Okey. Yang ini kata-kata positif Ibu Thomas ni. Thomas Alva Edison dia ada kata-kata positif sebenarnya. Tetapi yang ini kita skip dulu lah. Okey. Kedua, berbakti kepada ibu bapa. Ini orang yang paling hampir dengan kita. Orang yang semakin dekat dengan peperiksaan ini. Tolong anak-anak sekalian. Tolong anak-anak sekalian, tolong jaga hubungan yang terbaik dengan kedua ibu bapa dan juga rakan-rakan. Sebab bila kita tak jaga hubungan, bila kita rasa terkilan, bila kita rasa sentak dengan ibu bapa, kita rasa sentak dengan kawan-kawan, dia akan menekan emosi kita dan menyebabkan fokus kita beralih arah. Alright? So jagalah. Kalau cikgu macam mana ibu bapa ni, mak saya ni asyik dia memang dia tak akan berhenti beletih. So dia beletih mesti ada sebab, dia marah mesti ada sebab. So jangan kita buat sesuatu yang membangkitkan kemarahan. Alright? Betul tak? Takkanlah tiba-tiba awak tengah belajar, awak tengah solat, elok-elok ibu bapa datang nak marah. Awak tengah solat, awak bangun pagi solat tahajud dan sebagainya, tiba-tiba ibu datang marah. Itu pelik betul? Kan? So ada perkara yang kita buat, biasanya ibu marah sebab kita jaga lewat malam, kita tengok telefon, kita main game dan akhirnya kita terlepas subuh. Semua ibu bapa akan bising. Alright? Jadi yang ini nak jaga, sebab yang ini ibu bapa ni saya kata saya letakkan yang kedua. Sebab kadang-kadang bila kita sampai satu tahap orang kata ada unsur-unsur mendahak kepada ibu bapa, kemungkinan Allah akan tunjukkan dirinya lagi. So jaga betul-betul hubungan dengan ibu bapa ni ya. Sebab bila emosi kita terkesan, dia akan memberi kesan kepada fokus kita. Betul tak? Cuba fikir balik, pernah tak kita belajar dalam keadaan kita rasa nak marah? Rasa-rasa masuk dah apa yang kita kena baca. Baca buku sejarah. Tiba-tiba dalam keadaan situasi kita memang tengah geram, dalam keadaan kita tengah marah pada seseorang, tiba-tiba kita nak baca buku geografi, buku sejarah. Adakah waktu kita baca itu dia boleh masuk? Kita akan rasa tenang, kita rasa seronoklah aku baca buku geografi yang walaupun aku marah tapi masuk je. Tak ada. Kalau masuk itu maknanya mungkin something wrong lah. Okay. Dan yang ketiga ni ibu bapa kan. Okay. Berbakti kepada ibu bapa. Dan yang berikutnya, yang ketiga. So tadi 5 kan. Menghargai sahabat. Saya nak bawa satu kisah lah. Okay, kita tengok sikit video lah menghargai sahabat. Ya. Manfaatkan persahabatan itu untuk perkara yang positif. Ya, manfaatkan persahabatan untuk perkara yang positif. Yang tadi belajar berkumpulan, berkongsi kepandaian, berkongsi kegembiraan dan juga kesusahan. So jadikan grup anda ini, kalau ada grup kelas,
grup yang paling akrab, yang sentiasa bertanya khabar kawan-kawan dia, yang sentiasa ambil berat caring pasal kawan-kawan dia, yang sentiasa berkongsi kepandaian. Jangan sombong kalau kita pandai, sebab salah satu cara belajar yang terbaik, saya sebut balik, salah satu cara belajar yang terbaik ialah dengan mengajar orang lain. Saya ulang balik satu perkataan ini, salah satu cara belajar yang terbaik ialah dengan mengajar orang lain. Cuba tengok cikgu yang mengajar anda, insyaAllah dah berpuluh-puluh tahun dia mengajar, semua buku teks berada di dalam kepala dia. Sebab apa? Sebab setiap hari dia mengajar. Setiap hari dia mengajar. Lebih banyak dia mengajar, sebenarnya lebih banyak yang dia belajar. Okey. Dan yang paling penting sekali bila berkongsi kepandaian ini, bagi yang pandai-pandai, bagi yang bijak-bijak, dalam kelompok kita itu, share-sharelah kepandaian anda, dia tidak akan berkurang. Bahkan kalau betul gayanya, dia akan menjadi amal jariah yang berpanjangan. Yang kita bawa tu ilmu yang dimanfaatkan. Salah satu kan ilmu yang dimanfaatkan. Kita kongsi ilmu dengan kita ni, tapi mesti tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang kita kongsi tu ya Allah digunakan oleh kawan kita. Jawab kuasa ya Allah, tiba-tiba dia dapat cemerlang. Dia jadi orang yang baik, dia jadi orang yang istiqamah, dia jadi orang yang rajin beribadat. Ya Allah, berterusan dah amal jariah itu. Correct? Okey. Ini persahabatan. Kita tengok satu video very simple yang kita boleh rasa kita pegang persahabatan kita mungkin untuk expand pada tahun ini. Anak-anak, kalau kita tengok wujud dia very simple, kita bersahabat dan kita nak jaga persahabatan kita ni, correct? Satu perkataan yang paling mudah saya nak kongsi di sini, kawan-kawan sekalian, aku bersahabat kepadamu kerana Allah Taala. Jadikan persahabatan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita saling mendoakan di antara satu sama lain. Jangan lupa, ya, kalau kita doakan sahabat tu, ya Allah jangan berikut, doakan sebut nama dia betul-betul, ya Allah aku sayang dekat Rizal. Ya Allah, ya Tuhan, aku berikanlah kejayaan kepada dia dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Sebut nama betul kan? Jangan bimbang. Jadi kalau tengok dekat sini cerita ni kan, macam mana dia letak, dia kata pertama bila dia cakap tu dia bergaduh biasa. Bergaduh dalam persahabatan biasa, bergaduh biasa. Jadi bila dia bergaduh tu, tiba-tiba kawan dia ni tampar dia. Ya, tampar dia, tiba-tiba dia pergi ke gigi air, dia pun tulis kat situ, hari ini kawan aku tampar aku letak di gigi air. Kemudian mereka berjalan lagi, jalan, akhirnya yang tulis tadi, yang kena tampar tadi nak terjatuh. Tiba-tiba kawannya dia seorang yang nampak dia nak terjatuh, dia pegang dan dia tarik, maknanya dia selamatkan dia daripada jatuh dan lemas. Dan akhirnya dia pahat pada batu tadi, hari ini kawan aku selamatkan nyawa aku. Tapi kawan dia seorang ni pelik, dia tanya balik, kenapa engkau buat macam tu? Waktu aku tampar engkau tadi, engkau tulis atas pasir. Tapi bila aku selamatkan engkau pahat pada batu. Satu perkataan yang paling mudah, kesilapan ataupun keburukan yang dilakukan oleh orang kepada kita, bila ditulis dekat pantai tu, apa berlaku pada tulisan tu, bila datang ombak tarik, semuanya hapus. Jadi kesilapan yang orang buat pada kita, perkara yang tidak elok orang buat pada kita biar, kalau boleh biar dia berlalu begitu saja. Tetapi ingat, perkara baik yang orang buat pada kita biar dia kekal dalam hati kita. Jadi bila pahat pada batu, walau apa pun berlaku, dia akan tetap ingat.
bahawa kawan dia pernah selamatkan dia. So dalam bersahabat pun kita kena macam tu. Yang kita abaikanlah sedikit perselisihan faham ini supaya emosi kita tenteram menjelang SPN ini. Dan kita sentiasa ingatlah supaya kita bersyukur dan kita sangat menghargai sahabat kita ni sebab dia pernah bantu kita. Wak Imam satu perkataan, aku tak dapat jawapan ni lah, apa jawapan ni, tolong aku ni. Okey, dia bila dia jawab satu perkataan dia bagi pada kita tu, kita ingat dia pernah tolong kita. Alright, ini menghargai persahabatan. Okey, yang keempat, membina kekuatan emosi. So kita dah bincang banyak kali tadi tentang kekuatan emosi, iaitu kan dengan kejatuhan, dengan kegagalan tadi yang apa dia Thomas Alva Edison tadi kan, dengan banyak kali dia jatuh tetapi emosinya kuat, dia berusaha. Bukannya senang tu. 9,999 kali berusaha mencuba dan akhirnya yang ke 10,000 dia berjaya. Dan tahu tak dia buat ujian, Thomas Alva Edison tu buat ujian kepada 6,000 jenis logam. Kita ada ke berusaha sampai 6,000? Ataupun kita ambil bagi simpel lah, satu soalan matematik yang sangat susah, berapa kali kita cuba nak buat? Berapa kali kita nak cuba nak buat soalan matematik tu? 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali. Okey, ini dia. Kalau kita tengok orang hafiz Al-Quran, ya Allah. Orang yang hafaz Al-Quran ni bukan sekali dia baca. Berpuluh-puluh kali. Ada yang sampai 50 kali ulang. Cuba bayangkan, 50 kali ulang. Maknanya menunjukkan bahawa dekat situ bukan kepandaian menghafaz itu letak di otak, tetapi kerana usaha yang bersungguh-sungguh, dia didokong dengan beberapa perkara, jaga makannya, jaga adabnya, solatnya, ibadatnya, iaitu semua main peranan sebenarnya. Ada unsur-unsur itu menentukan kejayaan seseorang selain daripada usaha yang tidak pernah putus-putus. So kita pergi sebentar lalu ni, contohnya macam apa dia kena Helen Sander ni, Kentucky Fried Chicken ni, sebuah 1,000 kali, 1,000 restoran dan akhirnya selampai seluruh dunia dia berjaya. Apa dia yang ini, okey, Steve Jobs, Apple, ni semua orang-orang, ini apa dia Walt Disney. Nakal sebenarnya Walt Disney ni dulu, okey, sampai dia kena buang kerja. Okey, tapi akhirnya dia dapat mencipta sesuatu yang baru. So jangan kita cepat merendahkan seseorang oleh kerana kenakalan dia, oleh kerana sikapnya. Sentiasalah doakan. Mudah-mudahan dengan doa kita itu menyebabkan dia berubah, terutama di kalangan rakan-rakan kita yang kita kenali yang akan ambil SPM hingga pada tahun ini. So, okey, Albert Edison ni, Edison ni memang kita tahu genius man. Semuanya kadang-kadang bukan bermula sebagai seorang yang pandai. Alah cikgu, dia tu kan daripada tadika dapat nombor 1, memang macam tu. Jangan, ramai orang yang bermula di peringkat pertengahan. So, yang kelima dan yang terakhir sekali adalah kekuatan spiritual. Spiritual sini kekuatan kerohanian. So, cuba anak-anak sekalian, kalau yang beragama Islam, adakah waktu kita solat, adakah waktu kita nak mengaji Quran ataupun apa-apa ibadat kita berzikir sama sekalipun, adakah pada waktu itu kita mempunyai emosi yang negatif? Adakah pada waktu itu kita rasa nak marah? Kan kita akan rasa tenang. Bila kita solat, lepas solat kita rasa tenang, kita beristighfar, kita rasa tenang, kita rasa happy. So bila kita rasa tidak tenang, maknanya yang ini yang perlu dikongsi dengan seseorang. Aku tidak menjumpai ketenangan dalam kehidupan aku. Alright? Tetapi biasanya orang yang mengaji Quran, orang yang bersolat, orang yang sentiasa menjaga kerohanian, dia akan sentiasa dalam keadaan yang tenang. Bahkan kadang-kadang ketenangan itu terpancar pada wajah dia. Alright? Okay. Jadi yang ini spiritual ni nak kena jaga. Yang spiritual inilah yang dikatakan selepas kita berusaha bersungguh-sungguh, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita lupa untuk berdoa, jangan sekali-kali ya Allah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat yang telah diberikan. Aku hari ini ya Allah bagikan orang kata kesenangan, mencapai kemudahan, kejayaan dalam setiap peperiksaan. Kadang-kadang aku rasa lupa nak bersyukur. Sebab segalanya, ada orang puji kita, awak ni pandai ni. Allah, Alhamdulillah, segala-galanya milik Allah. Kita sebut macam tu. Kan? Bila orang kata, awak ni pandai lah, Ahmed lah pandai. Okey, itu yang tak betul ni kan. Kadang-kadang perkara-perkara ini yang menyebabkan kita rasa kita macam takbur. Dan kadang-kadang kalau Allah nak tarik, bila-bila pun boleh berlaku spiritual ini. Ya Allah, hari ini sama-samalah kita doakan sahabat-sahabat kita doakan seluruh umat manusia
dan kita doakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, dan kita doakan juga kepada semua calon-calon SPM seluruh negara, seluruh Jepang supaya diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudahkan segala-galanya. Okey, banyakkan berdoa. So kita dah sampai ke penghujungnya 1 jam, tapi saya nak ajak anak-anak sekalian, katakan ini yang paling mudah. Kadang-kadang kita dihimpit oleh bebanan kehidupan, kita dihimpit oleh masalah macam-macam yang berlaku kan. So kita cuba tengok apa kata Prof Maya ni, apabila kita berdepan dengan bebanan kehidupan. Sekejap Satu emosi yang tak boleh kita ada: marah, menyalahkan orang, dendam, sakit hati, fikir negatif, rasa negatif, tindakan negatif, hasil negatif. Nasihat saya, bersyukur, kasih sayang, murah hati, tolong orang, betulkan diri sebelum betulkan orang. Sebab orang yang berjaya buat pilihan, orang tidak berjaya mencari alasan. Katakan selamat tinggal kepada alasan, insya-Allah semua akan tenang. Hilangkan marah, betulkan diri, dan orang yang kita rasa buat silap, kita doakan mereka, jangan mengutuk mereka, dan saya nak beritahu betul-betul, jangan ada sedikit pun dalam hati kita benci pada orang, tak suka pada orang, sebab tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mengasihi saudara-saudara. Okay, so kita flashback gambar-gambar tadi, kita tengok tu kan. Sebenarnya apa yang dirumuskan oleh Prof Maya tadi memang kita dah bincang secara detailnya dalam perbincangan kita tadi, daripada A sampai Z, emosi yang nak dikawal semua tu. Jadi saya rumuskan dekat gambar tu tadi kan, yang Prof Maya cakap tu. Jadi satu rumusan di sini nak kena jaga adalah emosi dan juga pemikiran kita. Correct? Okay. Ya ini kedatangan akhbar yang memang terbukti bahawa setiap orang itu mampu mencipta kejayaan berdasarkan usaha yang dibuat. Jadi jagalah sini, jaga mental, jaga emosi, jaga fizikal, jaga spiritual. Kurangnya ingat empat perkara: mental jaga, emosi jaga, fizikal jaga, spiritual pun jaga. Okey, fizikal terutama sekali fizikal hari ini kan dalam keadaan pandemik COVID ni masih belum berakhir, tolong jaga betul-betul. Tolong jaga betul-betul physical distancing, tolong ikut SOP yang ditetapkan. Jangan sekali-kali dalam mental ada kata apalah buat peraturan yang menyusahkan, itu adalah pemikiran yang negatif. Kita tak nak ada dalam pemikiran negatif. Jadi orang yang berjaya hari ini kebanyakan dalam pemikirannya semuanya positif. Dia melihat semua yang ada di sekitar itu walaupun buruk, walau kesannya adalah negatif, tapi dia bentuk pemikiran dia, dalam pemikiran dia adalah secara positif. Okey. Kita tengok lagi Okey, Siti Fatimah Mukhtar. Ini 1817 ni Siti Fatimah Mukhtar saya share apa yang dia buat solat ajak baik sesama manusia. Tengok yang atas kan. Dia punya amalan kehidupan dia, Siti Fatimah ni, dia bangun pagi seawal pukul 4 pagi. So pukul 4 pagi dia akan mandi. Okey, ada setengah orang, memang ada setengah kata bangun pagi, tapi bangun pagi tak mandi. Dia solat tahajud, lepas solat tahajud dia tidur balik. Kan, sebab dia tak mandi. Kalau boleh bangun pagi, so hari ni ambil kesempatan. Kebetulan pula di ujung-ujung ni subuh ni agak lewat. So pukul 5, 5.20, 5.30 masih boleh sempat lagi. Ya, boleh sempat lagi mandi dan boleh sempat lagi buat solat sunat tahajud dan sebagainya. So dia bangun pagi pukul 4, dia solat sunat tahajud 2 rakaat, kemudian dia baca Quran 2 muka surat, kemudian dia belajar. Dia pergi sekolah, kemudian dia balik sekolah pukul 6. Itulah rutinnya setiap hari. Okey. Ini yang Siti Fatimah. So kalau kita tengok lagi, share lagi. So tengok belakang rumah tu adalah rumah ini Nik Nurmadiha. Kalau tak silap saya, Nik Nurmadiha. Itu rumah dia tu belakang tu. Itulah keadaan rumah ni. Kalau hari ni kita ada rumah yang lebih hebat daripada Nik Nurmadiha, kenapa Nik Nurmadiha yang macam ini Allah uji keadaan kehidupannya tetapi dia masih boleh mencipta kejayaan. Dan kejayaan itu dikongsi bersama dengan ahli kuasa Allah. Okey.
Okey, jadi idola ni. Jadi saya kata tadi nak berjaya bandingkan dengan orang yang berjaya. Okey, ni Nona Badia tadi. Ya, yang dapat 19B1. Okey. Okey, saya bawa satu kisah lah sebelum saya tutup ini. Satu kisah macam mana seorang pelajar ini kalau kita rasa kita diuji dengan begitu hebat. So pelajar ni, ini cerita benar. So yang pernah saya buat dulu lah. Okay, saya minta kata saya nak share. Boleh tak saya share, saya akan hidkan, sembunyikan nama beliau. So saya pernah dulu bila dia tak nak bercakap, so saya gunakan pendekatan dia melukis. So kalau kita tengok melukis ni macam budak-budak radikal kan. Okey, apa yang ditulis kat sini? Saya kata yang pertama lukis. Apa perkara-perkara yang mengembirakan, yang positif di dalam hidup anda. So dia katalah, dulu masa kecil aku mempunyai keluarga yang bahagia. Aku ada abang, aku ada mak. So ini yang dilukis. Saya minta ni share, saya minta share. Mudah-mudahan apa yang saya share ni pahalanya, kalau dia mendatangkan kebaikan pada seseorang dan pahalanya itu kita pulang kepada orang yang melukis ni balik lah. InsyaAllah, ini bukan nak saya. Okey, kemudian positif lagi. Dia kata, aku seronok waktu itu dia kata aku solat bersama abah dan ibu mak aku. Dia solat dan kau bersolat berjemaah di rumah kan. Ini perkara yang positif, betul ni. Betul ni. So kita kalau nanti ada family pun, ini yang sebenarnya yang diinginkan oleh seorang anak. Okey. Dan kemudian saya kata cuba lukiskan perkara yang negatif dalam hidup anda. So dia kata dia lukis gambar tu, dia kata abah aku telah berkahwin dengan wanita pilihannya dan mak aku telah berkahwin dengan lelaki pilihannya. So maknanya ibu bapanya berpisah. So ayah dia kahwin lain, mak dia pun kahwin lain dan akhirnya dia tinggal dengan datuk dan nenek dia. Okey, dan yang paling menyedihkan dia kata perkara negatif pada hari aku untuk menduduki UPSR, abah dan mak aku telah bercerai. Aku tertekan dan keputusan UPSR aku tidak memuaskan. Aku rasa terlalu sedih. Abah dan mak aku membawa diri masing-masing lalu aku dipinggirkan. Aku terlalu sedih. Foto kat baju dia pun tulis why always me. Correct? Kat baju dia tu dilukis macam tu. So saya nak corakkan pemikiran yang positif. Okey, dari banyak-banyak dia yang positif dan negatif, kita keluarkan yang negatif, kita corakkan pemikiran dia yang positif. Ya. Okey, so tulis balik. Okey, dia pun tulis aku berasa teramat bahagia kerana mempunyai. Walaupun ibu bapa dia dah bercerai, kita tune dia punya pemikiran daripada yang negatif. Kita tak nak ada dendam dalam diri dia, dendam kepada ayah dia, dendam kepada ibu dia. Aku berasa teramat bahagia kerana masih mempunyai ibu dan ayah. So dia dapat bandingkan diri dia dah bersyukur. Jika dibandingkan dengan orang yang dah tak ada mak dengan ayah, dan tak pernah jumpa mak dengan ayah, tetapi aku masih ada walaupun tidak tinggal bersama-sama. Okay. Aku merasa bahagia dan aku merasa positif sangat bila aku dapat solat bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan yang last sekali, aku berasa bersyukur sangat kerana dianugerahkan ibu dan bapa. So sekarang ni nampak tak? Kehidupannya begitu terhimpit, kehidupannya penuh dengan unsur-unsur yang negatif, masih lagi kita boleh mencorakkan pemikiran yang positif dalam pemikiran dia. So pelajar ini, saya cakap terus terang, pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang sering tidak hadir ke sekolah. So bila dapat tu kita buat secara kelompok, secara seminggu lebih duduk dengan dia, buat pemikiran, corakkan pemikiran yang positif dan akhirnya saya tunjukkan result dia keputusan SPM 2015. So ini yang dia capai sebenarnya. Selepas trial saya buat program ini dan trial dia memang strict. Dan sekarang walaupun E, tetapi cuba tengok kurang-kurangnya dia dapat CCL SPM. Correct? Dia masih boleh meneruskan pengajian di kolej komuniti dan sebagainya kerana dia lulus SPM. Okey, kan? Yang keduanya saya nak duduk sini, bila kita fokus dan kita mempunyai impian yang jelas, yang nyata, hala tuju kita yang nyata. Okey, cuba tengok tu, dia ada matlamat jangka panjang, jangka pendeknya dan dia siap pula tu nak sambung belajar di UIA. Dia siap lukis universiti pula. Secara detail dia boleh gambarkan tentang apa yang dia nak dan apa yang pelajar ini dapat adalah cuba kira, saya ambil paling mudah ni, simple apa dia, congak mudah. Congak mudah nak berjaya, nak boleh sambung pengajian peringkat IPTA awam. Cuba kira yang kredit. So kredit sekurang-kurangnya C ke atas. SPM dia ada berapa kredit? Okey, BN kredit 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kredit, kalau ikut syarat kemasukan ke IPTA sekurang-kurangnya ada 5 kredit. InsyaAllah dia akan mampu mencapai kejayaan bila kita ada. Ini pun jelas matlamat jangka panjangnya kan. Dia boleh lukis. So balik ni anak-anak sekian, cuba buat jelas-jelas macam ni. So kita ini jadikan sebagai satu motivasi untuk kita meneruskan. Dan akhirnya tengok kan,
dia dapat 5 kredit. Malahan semua subjek dia, satu je yang tidak kredit kat situ. Okey. Jadi saya rasa sampai di situ dulu pertemuan ataupun perbincangan kita. Saya buka lah. Dah hampir 15 minit saya lebih daripada tempoh masa yang diberikan. InsyaAllah saya tak nak ganggu pada yang lain-lain tugasan yang ada. So saya buka lah kalau ada apa-apa pertanyaan. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh kemukakan, insyaAllah. Okay. Kalau ada apa-apa saya serahkan kembali pada Nik. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita kongsikan ini semoga dapat memberikan manfaatnya kepada anak-anak. Okey. Okey Cikgu Nik, suara tak dengar Cikgu Nik? Suara tak dengar. Saya pun ni kekut. Okey. Silakan. Nik, apa dia mic mute? Okey. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Rizal atas perkongsian sangat-sangat menarik. Bukan kamu sahaja, sebenarnya ada maklumat yang cikgu sendiri dapat, yang cikgu rasa sangat bagus dikongsikan bersama dengan kamu. Tapi ingat anak-anak, bukan kita tidak beruntung, tapi kita tidak melihat sebenarnya Allah bentangkan depan kita banyak nikmat yang Allah bagi. Bukan kita tidak beruntung, tapi sebenarnya kita tidak sedar kerana kita dah terbiasa dengan apa yang kita ada sekarang. Terima kasih Cikgu Rizal. Ya Allah, cikgu sangat-sangat beruntung hari ini dengan perkongsian yang begitu hebat ini. Cikgu sama-sama belajar sebenarnya. Okey, untuk anak-anak, COVID-19 bukan isu kita, bukan isu di Malaysia sahaja, di isu satu dunia. Satu dunia menghadapi isu yang sama. Jadi tolong jangan jadikan alasan COVID ini untuk kamu tidak boleh mencipta kejayaan kamu sendiri. Okey? Dan jangan lupa untuk sesi kita pada hari ini, sesi yang last ni bersama Cikgu Rizal, nanti Cikgu Nizam akan masukkan link untuk kamu sharekan apa yang kamu dapat melalui slot perkongsian kita pada hari ini, and then 5 perkongsian yang menarik akan memenangi hadiah misteri daripada kami. Okey, terima kasih kepada semua anak-anak hari ini yang hadir bersama Cikgu Rizal, Cikgu Nizam yang berada di belakang tabir, dan cikgu akan akhiri sesi kita pada hari ini dengan 2 rakaat pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sama-sama kita doakan agar virus ini cepat-cepat berlalu daripada kehidupan kita dan kita dapat menjalani kehidupan yang lebih normal. Okey, untuk fasa yang seterusnya. Saya bagi pihak majlis ingin memohon maaf anda tersilap kata, tersalah bicara sepanjang masa kita bersama. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nizam, ada apa-apa? Sama? Nak ucapkan terima kasihlah kepada sebagai seorang pelajar alumni. Mantan. Dulu dia tak sebut Dimas. Dulu dia sebut Tanah Putih. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rizal, student Dimas, bukan student Dimas Okey, terima kasih, kembali jumpa lagi. Okey. Terima kasih.
Assalamualaikum.